Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis, Cikgu PE, yang kita alu-alukan, yang berbahagia Datuk Seri Panglima Lajim Ukin, yang kita alu-alukan Lieutenant Colonel Abang Hamdan bin Abang Hadari, yang kita alu-alukan orang lama kita iaitu Haji Wan Zainal, dan juga kepada semua yang hadir pada malam ini. Tidak lupa juga Ketua Cabang Petra Jaya itu Encik Zul Rushdi bin Muhammad Hul, juga kepada Ketua Cabang Santubong iaitu Ali Hussein. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam tu kita dapat bersama-sama hadir di Bandar Baru Semariang, sebuah kawasan yang kita pilih untuk membawa pimpinan ulung kita Pakatan Rakyat iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, bakal Perdana Menteri yang ke-7 bagi menjadi Perdana Menteri memerintah Malaysia selepas kita melihat sekian lama Malaysia di bawah jajahan Barisan Nasional UMNO dan PBB. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan setuju? Setuju? Alhamdulillah. Jadi tajuk ceramah kita pada malam ini iaitu program Jelajah Pakatan Harapan Rakyat. Maksudnya Pakatan Rakyat menjadi harapan untuk membawa Malaysia ke arah yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Kenapa kita menyatakan demikian? Adik kakak sekalian, kita melihat kita si payah nangga jauh berkenaan dengan isu nasional dan juga isu tempatan. Kita melihat telah banyak berlaku penyelewengan, telah banyak berlaku salah guna kuasa. Tengok gambar ni. Kenal siapa dalam gambar ni? Inilah pemimpin ulung Kerajaan Negeri Sarawak yang selama 32 tahun dia sebagai Ketua Menteri Sarawak. 32 tahun. Dan dia menjadi ahli parlimen sejak tahun 1976. Dan dia menjadi Ketua Menteri sejak tahun 1981. Tapi kita tengok, adakah negeri Sarawak sebuah negeri contoh di seluruh Malaysia? Adakah negeri Sarawak sebuah negeri membangun di dalam Malaysia? Adakah negeri Sarawak sebuah negeri yang boleh menjadi contoh, yang rakyatnya senang hidup di negeri sendiri? Itu persoalan yang kita nak fikir, adik kakak sekalian. Sebab tu saya bagi tahu sebentar tadi, Bandar Baru Semariang adalah satu bandar yang telah direka cita ataupun dibangunkan semenjak Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan ketika itu. Kita melihat banyak janji-janji yang telah ditabur oleh Barisan Nasional kepada rakyat. Hampir lebih 50 tahun kita diperintah Barisan Nasional, baru sekarang Barisan Nasional bagi tahu kepada rakyat janji ditepati. Setuju tak dengan Barisan Nasional bagi tahu janji mereka selama ini ditepati? Sebab apa tuan-tuan bagi tahu tidak setuju? Baik, kalau kita cerita pasal BRIM, saya dapat tahu BRIM kali pertama dapat 500, betul? Adakah semua warga negara warga Bandar Baru Semariang dapat BRIM? Si dapat. Kita tahu kena kita dapat BRIM kali tu. Kena pada awal-awal pimpinan Barisan Nasional kita si pernah dapat BRIM, tahu?
Sebab kekuatan pembangkang di Malaysia, desakan kita untuk mereka prihatin kepada rakyat, kita cabar Barisan Nasional untuk menjaga kebajikan rakyat, barulah dia berfikir bahawa rakyat perlu dibantu. Dan seolah-olah dia melihat rakyat Malaysia sama dengan rakyat Somalia perlu dibantu. Tuan-tuan dan puan-puan, mun kita si kuat, mun kita si mendesak kerajaan memikirkan tentang kebajikan rakyat, saya nak tanya, ada hanya murid BRIM? Si ada hanya murid BRIM. Sebab apa hanya murid BRIM? Sebabnya mikir pilihan raya si lama lagi. Munnya si murid duit dengan rakyat, si murid rasuah dengan rakyat, takut pada PRU13 telah uang kita si ngundi lagi Barisan Nasional. Setuju? Sebab ialah kita nanggap kerajaan Barisan Nasional, PBB, UMNO setidaknya ada dalam keadaan kepanasan, dan ada dalam keadaan si ketentuan, kata orang Sarawak. Kenapa? Kerana negeri Sarawak negeri terkaya, tetapi rakyatnya jauh ketinggalan, miskin, sehingga perlu dibantu oleh pemimpin. Sebabnya adik kakak sekalian kena memikirkan sesuatu. Bagaimana cara kita hendak membuat keputusan pada PRU13 tu? Macam ni, sama ada kita berfikir kita akan mengekalkan kepimpinan BN ataupun kita ubah kerajaan kepada Pakatan Rakyat. Kita kena fikir. Kita kena fikir macam ni. Kita pastikan semua orang di Sarawak mengundi dan menyokong Pakatan Rakyat supaya kita negeri Sarawak si akan jadi negeri pembangkang. Sebab apa saya madah? Mun kita ngundi kali tu, ngundi BN, kita akan jadi negeri pembangkang. Sebab insya-Allah pada PRU13 kita di Semenanjung akan bertukar menjadi kerajaan Pakatan Rakyat. Insya-Allah, mun kita di Sarawak Pakatan Rakyat kalah, maka Sarawaklah adalah satu-satunya negeri pembangkang di Malaysia. Jadi kita kena fikir, adakah kita nak jadi selamat-lamatnya jadi pembangkang? Adakah kita sama mau dengan di pihak persekutuan kita sama-sama menjadi sebuah negeri Pakatan Rakyat? Jadi tuan-tuan puan-puan kena fikir. Dah banyak dah contoh-contoh kita nanggap yang berlaku di depan mata kita. Contoh saya ambil dekat di depan Rempangi tu, ada kisah kita orang nanggap papan kenyataan projek pembangunan tempat tinggal rumah mampu milik. Ada sih nanggap depan Rempangi ya. Kita tahu bila projek yang nak dibolah. Projek yang dijanjikan oleh Kerajaan Barisan Nasional tahun 2007, 31 Disember tahun 2007. Dan projek yang akan siap pada 31 Disember tahun 2010. Untuk siapa? Rumah-rumah kos rendah, kos sederhana dan shop lotnya. Untuk kita. Untuk kita orang Melayu di kawasan Petrajaya, di kawasan Santubong. Tapi apa berlaku kepada projek yang adik kakak sekalian? Projek yang hanya tinggal projek Gajah Putih. Kita sebagai rakyat, kita nak tahu, kena projek yang menjadi projek Gajah Putih. Kena kita rakyat dihidangkan dengan rumah-rumah yang kita melihat si sesuai kita orang Melayu masih lagi tinggal sebuah rumah 2 bilik 3 bilik air. Betul sih? Supaya kita nanggap bagaimana pemikiran sidak kerajaan Barisan Nasional tu nak memperbodoh-bodohkan kita. Sedangkan negeri Sarawak setahun pendapatan petroleum kita hampir lebih 4 bilion. Itu 4,000 juta. Tetapi di sini perginya duit-duit yang hasil mahsul daripada negeri kita di Sarawak. Sudah jelas, adik kakak mesti tahu
apa yang telah dilakukan, apa yang telah terpapar di akhbar, kita uang naga media alternatif, apa yang berlaku, apa yang telah berlaku oleh kroni-kroni Taib Mahmud, saya sebut nama, minta maaf, yang membuat perkiraan tentang untung tanah, balak, dan apa hasil mahsul kita di negeri Sarawak. Kita dengar apa yang berlaku baru-baru itu. Yang kita Sarawak dapat tahu bahawa ada seorang pelabur asing datang ke Malaysia, datang ke Sarawak untuk membeli satu syarikat Ample Agro. Yang mana syarikat Ample Agro, ayah tuannya kenal siapa ya? Anak kepada Tun Rahman, yaitu Norah, Khadijah, dan juga yang lain-lain. Dan kita langgar macam ni perkiraan sida tu nak jadi kaya cepat. Pengakuan yang dibolah oleh sidanya Madah, nya dapat tanah 5,000 hektar mudah daripada kelulusan Ketua Menteri kita. Dan yang mula proses jual beli bukannya hanya di Malaysia, yang mula jual beli di Singapura. Keuntungan untuk jual 5,000 hektar, yang dapat 50 juta dalam masa seminit. Kroni-kroni Taib Mahmud dapat 50 juta. Kita orang situ dapat 50 juta. 500 gak diberi yang orang kita. Apa lagi? Yang jual syarikat Billion Venture 32,000 hektar kepada orang, dia dapat untung 230 juta. Dalam masa seminit dia boleh dapat 230 juta. Sebab ialah kita perlu peka kepada keadaan semasa. Macam ni dan yang memikirkan agar orang Sarawak diperintah, pecah perintah, supaya orang Sarawak si tahu perkembangan luar. Cara dia memerintah kita, cara daripada zaman British. Macam ni yang nak menjadikan rakyat Sarawak si melawan sidaknya, supaya kita akan sentiasa terpinggir, supaya kita sampai bila-bila mengundi untuk kemenangan sidaknya, untuk mengekal kuasanya memerintah negeri Sarawak. Adik-kakak sekalian, walaupun pada malam tu hujan, tapi Alhamdulillah kehadiran semua yang ada pada malam tu semangat untuk perubahan. Sebab apa kita perlukan perubahan? Sebab kita si berubah kali tu, toklah peluang kali terakhir PRU13, kita si akan lagi nemu peluang-peluang keemasan akan datang. Kita kena berfikir pada malam tu, molah keputusan supaya kali tu, ini kalilah kita membuat perubahan seluruh Semenanjung. Boleh tuan-tuan? Sebabnya kita datangkan Datuk Seri Panglima Raja mungkin yang akan menceritakan bagaimana Sabah doloknya dikuasai oleh UMNO, kini tu kebangkitan rakyat Sabah untuk menyokong Pakatan Rakyat demi kemajuan dan membela nasib rakyat Sabah. Begitu juga kita di orang Sarawak di situ. Baik tuan-tuan dan puan, banyak lagi mungkin saya nak cerita pasal masalah projek Barisan Nasional, projek yang diterajui oleh Ketua Menteri kita, projek yang dapat ahli parlimen Satu Bom, projek yang dapat ahli parlimen Kroni Petrajaya. Tapi saya simpan untuk election kita sikit lama lagi. Dan sebab pada malam tu banyak yang kita boleh kongsi berkenaan dengan isu semasa, untuk kita memikirkan. Kita fikirkan pada malam tu yang hadir rami-rami malam tu, saya minta kita mendaftar di pejabat ataupun di meja untuk menjadi sukarelawan pada PRU13 akan datang. Sebab tanpa adik kakak semua, kita agak sukar untuk kita mengalahkan, untuk kita berlawan dengan Barisan Nasional, sebab setidaknya banyak makan duit. Kita si makan duit sebab kita bukan mengamal rasuah dalam pilihan raya, berbanding dengan setidaknya cukup menggunakan wang untuk dia mengekalkan kuasa. Boleh
kita bekerja sama. Bermula pada bentuk kita daftar sebagai sukarelawan, kita daftar jadi ahli untuk kita menghadapi PRU ke-13 akan datang. Baik, saya rasa cukup setakat tu. Buat pada malam tu kita simpan untuk PRU 13 lama lagi. Pastikan 20 hari bulan penamaan calon. Kita mula berperang 5 hari bulan Mei. Kita mengundi. Jadi dalam tempoh kempen kita sama-sama berkempen. Bukan kami orang aja. Semua adik kakak yang pada malam tu kita sama-sama kempen untuk kemenangan Pakatan Rakyat dan untuk memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai kita angkat sebagai Perdana Menteri yang ke-7. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.